Blueprint langsai hutang dengan cepat, kecapi matlamat bebas hutang, dan maksimumkan simpanan walaupun dengan hanya makan gaji bulanan. Tak kira siapapun anda, sama ada anda kaki tangan kerajaan, swasta, maupun bekerja sendiri, anda perlu blueprint yang luar biasa ini untuk langsaikan hutang anda dengan jalan yang mudah. Caranya sangat mudah, hanya ikut blueprint langsai hutang dengan sistem SDM ini. Anda pasti kecapi nikmat bebas hutang, bebas berbelanja, bebas keuangan, dan dapat memaksimumkan simpanan anda dan keluarga untuk masa yang akan datang. Jadi apa tunggu lagi? Mari kita saksikan dan saya akan tunjukkan bagaimana sistem yang luar biasa ini bekerja untuk matlamat keuangan masa depan anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini saya nak tunjukkan satu produk terbaru daripada saya, iaitu Blueprint langsai hutang dengan cepat. Okey. Blueprint ni bermaksud satu plan, maksudnya perancangan kita untuk melangsaikan hutang kita dengan cepat. Okey, bagaimana caranya? Okey, ini saya tunjukkan. Ini adalah sebagai contoh hutang saya. Hutang saya yang telah saya buat. Untuk kereta tinggal ansuran bulanan dia 740, baki semasa 48,000 dan dalam tempoh 5 tahun lagi, berbaki 5 tahun lagi. Motosikal ada berbaki 4 tahun lagi. Kesemua ini saya telah rekodkan di sini. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita hendaklah memastikan yang mana hutang yang hendak kita selesaikan terlebih dahulu. Sudah semestinya hutang yang lebih kecil dahulu, iaitu mempunyai baki semasa yang agak kecil seperti ini. Jadi untuk kes ini saya akan menyelesaikan kad kredit bank rakyat terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan kad kredit bank rakyat, saya akan menyelesaikan langkah yang keduanya adalah kad kredit bank Islam, kerana baki semasanya hanya 4,000 dan ansuran bulanan 300. Dan seterusnya sudah pasti tuan-puan akan menyelesaikan dan berfikir seperti mana saya berfikir. Baki semasa yang ketiga adalah yang kecil, adalah motosikal. Saya akan selesaikan hutang motosikal. Kemudian saya akan selesaikan kereta ataupun bank Islam sebab jumlahnya hampir sama. Kemudian saya akan selesaikan bank Islam dan seterusnya saya akan selesaikan pinjaman peribadi bank rakyat yang masih lagi dalam tempoh berbaki 11 tahun lagi tinggal. Dalam tempoh 11 tahun ini adalah tempoh bagi kita menyelesaikan semua hutang piutang ini, dan dengan sistem SDM, iaitu Saving and Debt Management System, anda tidak akan sampai ke tempoh 11 tahun untuk menyelesaikan ke semua hutang piutang ini. Jadi saksikan video ini sampai habis bagaimana cara saya menyelesaikan hutang piutang ini dengan menggunakan sistem SDM. Berdasarkan pinjaman-pinjaman yang telah pun saya senaraikan sebentar tadi sebagai contoh sahaja, sekarang saya akan masukkan senarai pinjaman tersebut di dalam aplikasi SDM system, iaitu Saving and Debt Management System. Dia akan menjadi satu blueprint kepada bagaimana cara anda menyelesaikan ataupun melangsaikan hutang dengan cepat dan mudah tanpa menunggu selama tempoh 11 tahun seperti yang saya senaraikan tadi. Sekarang kita klik 2 kali pada sistem ini, aplikasi ini. Di sini untuk kali pertama dibuka, dia akan meminta activation key. So saya sudah pun copy activation key dan paste di sini. Kita activate sahaja dan
successful. Okey, apabila anda membuka aplikasi SDM ini, anda akan dipaparkan window seperti ini, iaitu anda diminta untuk memilih original workbook ataupun choose save. Last save ini tak perlulah. Okey, jadi untuk permulaan penggunaan aplikasi SDM ini untuk diri kita, kita boleh gunakan original workbook. Tetapi kalau kita nak edit kita punya data yang telah pun kita save di dalam format ini nanti, ya, okey. Ni contoh format yang kita save. Kita boleh gunakan choose save, okey. Tetapi untuk penggunaan kali pertama saya akan klik pada original workbook. Okey, paparan ini kita boleh besarkan. Okey, inilah yang merupakan workbook ataupun template yang kita kena isi untuk kita jadikan blueprint langsai hutang kita dengan cepat dan mudah. Okey, jadi langkah pertama apa yang kita perlu buat di sini adalah kita klik pada start planning. Okey, pada ruangan start planning ini kita kena letakkan start from tahun, dan kita kena masukkan bulan, iaitu sebagai contoh saya mulakan dengan bulan April. Okey, bulan April sebab bulan Mac dah nak habis, kita mulakan dengan bulan April. Okey, kemudian nama, dan kita letakkan maklumat-maklumat ataupun senarai pinjaman yang telah kita senaraikan tadi, iaitu pinjaman pertama saya. Okey, saya letakkan di sebelah tepi sini, dan di sebelah sini tuan-puan boleh nampak maklumat pinjaman yang telah saya senaraikan. Okey, yang nombor 1 adalah kad kredit. Saya tulis KK Bank Rakyat, kad kredit Bank Rakyat sebanyak 3,200 outstanding balance, dan dia punya ansuran bulanan adalah 250. Okey, klik save. Data telah pun di save. Dan lender yang kedua, lender ni bermakna pemberi pinjaman lah. Okey, lender yang kedua adalah kad kredit juga, KK Bank Islam. Klik enter. Outstanding balance ada 4,000 dan installment ada 300 setiap bulan. Okay, bagi bahagian kad kredit ni, installment dia boleh berubah. Dalam kes saya ni, saya nak kekalkan dahulu. Okay. Dan seterusnya, bahagian lender yang ketiga, motosikal. Outstanding balance masih ada 14,000, mungkin masih baru. Okay. Seterusnya lender yang keempat. Okay, saya ambil full ni, 6 lender. Kereta. Kalau anda ada 3 saja lender, anda boleh masukkan 3. 48,000. Personal loan iaitu PL, saya letakkan PL Bank Islam. Dan lender yang terakhir adalah personal loan PL Bank Rakyat. Okey, sekarang kita telah pun selesai mengisi bahagian lender seperti mana yang telah pun disenaraikan sebentar tadi. Okey. Jadi di sini saya nak terangkan sedikit bahagian button-button yang terdapat di sini. Okey, button yang terdapat di atas ini adalah reset month. Kalau kita tekan reset month, start from dan nama ini sekali dengan month
bulan ini dia akan hilang. Okey. Jadi kita kena isi semula. Dan lepas isi kita tekan save. Okey, tekan save. Dan seterusnya untuk clear di bahagian atas ini adalah dia akan clear pada bahagian lender sahaja. Okey. Kalau kita contohnya, kalau saya nak clear bahagian lender yang pertama ni, dia tidak boleh sebab dia kena clear pada lender yang terakhir dahulu, kemudian diikuti dengan lender yang seterusnya. Okey, barulah boleh. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada clear all saving. Clear all saving ni maksudnya semua bahagian saving ini akan clear. Dan clear monthly commitment, dia akan clearkan semua jumlah bayaran ini. Jadi borang ini akan jadi kosong balik. Clear all lender, dia akan clear semua sekali. Clear semua sekali lender ni. Dan termasuklah start from dan nama sekali. Okey. Jadi borang ini akan jadi kosong balik. Okey. Di sini kalau kita nak mulakan terus dengan bahagian add monthly commitment, kita boleh klik di sini. Ataupun kita boleh klik di bahagian workbook add. Okey. Add di sini. Baiklah. Jadi di sini saya ingin terangkan kepada anda bagaimana cara kita hendak mengisi monthly saving setiap bulan. Okey, sekarang saya nak tanya, kita kena tanya diri kita sendiri, berapakah jumlah lebihan ataupun simpanan kita pada setiap bulan. Okey, untuk menyelesaikan hutang ini kita kena ada simpanan sedikit supaya kita dapat selesaikan hutang yang pertama dan seterusnya. Okey. Kalau kita tidak mempunyai sebarang simpanan sebelum ini, kita habiskan duit kita setiap bulan, ini menjadi masalah bagi kita. Jadi kalau kita hendak ikut sistem yang saya buat ini, anda kena mulakan dengan sedikit simpanan untuk menyelesaikan hutang-hutang anda. Okey, ambil katalah anda hanya mampu menyimpan sebanyak 100 setiap bulan. Mampu tak kita simpan 100 setiap bulan? Rasa-rasanya 100 ini tidak susah untuk kita simpan. Dan 100 ini nanti akan bantu kita untuk selesaikan hutang-hutang ini. Okey. So, sekarang saya akan mulakan dengan menambah ataupun add. Okey, apabila kita add, dia akan bermula pada bulan yang keempat. Bank Rakyat, Bank Islam, semuanya akan dibayar secara ikut kebiasaan. Okey, baki simpanan ataupun baki perbelanjaan kita tadi hanya tinggal 100 saja, so kita letak 100 sajalah. Apa yang menariknya di sini, simpanan ini akan membantu anda untuk membayar hutang Bank Rakyat terlebih dahulu. Okey. Dan simpanan ini anda tidak perlu simpan di dalam tangan ataupun di bawah bantal ataupun disimpan dengan mak ataupun bapa, dengan isteri ataupun anak-anak dan sebagainya. Anda boleh simpan di ASB ataupun tabung haji. Sebab apa? Sebab ada kelebihan di sana, anda mendapat anda mendapat dividen. Okey, dividen daripada simpanan tersebut. Okey, jadi 100 ini anda simpan dalam ASB terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya dapatlah dividen 5 ke 6% setahun ataupun 7% setahun. Okey, sekarang saya simpankan 100 ni terlebih dahulu. Dan kita teruskan dengan tekan add. Okey, klik add. Okey, dia tengah menambah. Kita nak lihat sampai mana dia akan berhenti. Okey, kita juga boleh lihat di bahagian sini. Dia bertambah setiap bulan. Okey, 9 bulan, 10 bulan. Okey, jadi kad kredit Bank Rakyat has been settled. Bermakna anda settlekan kad kredit Bank Rakyat anda yang berjumlah 3,200 tadi dalam masa 10 bulan sahaja. Okey, dalam masa 10 bulan daripada April hingga Januari. Okey, dan saving anda tadi telah berjumlah RM900. Okey, RM900 daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai sini saja. Okey.
saving ini nanti 900 ini anda keluarkan dan anda bawa ke bank, tanya kepada bank berapakah baki ataupun settlement yang saya kena bayar untuk kad kredit bank rakyat ini. Okey, sebab anda sudah pun membayar 2,500 dah. Okey, sebanyak 250 sebulan. Jadi dengan simpanan 100 sebulan tadi selama 9 bulan dia akan menjadi RM900. Anda pergi ke bank dan tanya berapakah baki ataupun settlement yang anda perlu bayar. Okey, kalau dia berjumlah RM900 ini, anda bolehlah terus bayar secara lamsam dan selesailah hutang bank rakyat dalam masa 10 bulan ini. Okey, sebab itulah dia kata tadi bank rakyat complete dalam masa 10 bulan. Okey, dan seterusnya kita akan mulakan simpanan yang baru. Okey, simpanan yang baru, monthly saving yang baru. Okey, kad kredit bank rakyat telah pun selesai. Jadi kita telah mempunyai lebihan wang sebanyak 250 di sini. Dan kita mampu menyimpan setiap bulan sebanyak 100. Jadi kita tambahkan 100 dengan lebihan 250 menjadi RM350. Okey, sekarang simpanan kita telah pun bertambah menjadi 350. Okey, kita add sekali lagi. Okey, sehinggalah hutang kad kredit bank Islam kita selesai. Okey, dalam masa 2 bulan sahaja selepas itu, 2 bulan selepas itu, kad kredit bank Islam pula selesai. Maknanya dalam masa setahun, kad kredit bank Islam dan bank rakyat kita selesai. Okey. Jadi di sini jumlah simpanan yang terkumpul semasa anda ingin membayar lamsam itu adalah 450. So anda bawa pergi ke bank dan tanya settlement berapa, anda boleh bayarkan 450 ni secara lamsam dan selesailah hutang kad kredit bank Islam. Seterusnya kita akan pergi ke hutang yang ketiga. Okey, ini monthly 8 monthly installment and saving 3. Okey, motosikal. Sekarang kita telah pun ada lebihan sebanyak RM300 sebab kad kredit bank Islam telah selesai dibayar, dan RM300 lebihan ini akan bertambah dengan kita punya simpanan sebelumnya 350 ini. Jadi simpanan anda akan menjadi RM650. Betul? Okey, sekarang kita add semula. Okey, teruskan aktiviti add. Kita nak tengok sampai tahun ataupun bulan berapa dia akan selesaikan hutang motosikal tersebut. Okey, motosikal has been settled. Motosikal diselesaikan selepas 1 tahun 11 bulan. Okey. 1 tahun 11 bulan dia bercampur dengan ini. Okey, sekarang saya nak exit dahulu. Kita tengok di bahagian bawah ni. Okey, ni dia. Hutang motosikal ini ya. Ni hutang motosikal telah pun selesai. Okey, hutang motosikal telah pun selesai dan ini adalah baki terakhir hutang motosikal kita. Dan jumlah simpanan kita untuk kita selesaikan hutang motosikal tadi adalah 6,850. Pun sama juga, kita bawa ke kedai, tanya berapa settlement dan kita boleh selesaikan secara lamsam dengan 6,850 ini. Dan sudah semestinya anda akan ditolak segala interest dan bayarannya akan kurang daripada harga ini. Okey. Dan apa lagi yang saya nak terangkan di sini adalah pada bahagian total saving balance ini. Okey. Ini adalah lebihan daripada jumlah simpanan yang lebih ataupun baki daripada bayaran-bayaran itu tadi. Okey, bayaran yang anda buat setiap selesai payment tu, dia akan masuk dalam ASB ataupun mana-mana tempat anda menyimpan. Okey, jadi simpanan anda berjumlah sekarang 1238. Ini agak-agak je. Tapi di dalam sistem ini dia tepat. Okey, seterusnya kita akan selesaikan hutang kereta. Okey, teruskan tekan add. Okey, 3 daripada hutang kita telah pun complete.
Jadi kita akan selesaikan hutang kereta dengan cara menambah simpanan lagi. Sebab motosikal sudah pun settle. Jadi kita ada lebihan RM306 sebulan. So kita tambahkan dengan 650 menjadi 950. Kita genapkan terus 950. Kalau anda ada duit ataupun gaji naik, okay, bagi pegawai kerajaan ataupun pegawai swasta, okay, anda boleh tambahkan jadi RM1,000, tambah 50 sahaja. Okay, jadi di sini saya ambil mudah, kita just ikut figure yang ada kat sini. Okay, sekarang kita add. Ini kita nak selesaikan hutang kereta pula. Okay, anda boleh tengok bahagian simpanan dan bahagian tahun dan bulan bagi kereta di sana. Okay, tambahkan setakat mana dia akan berhenti. Okey, sekarang dia telah pun berhenti. Kereta has been settled dalam masa 3 tahun 5 bulan daripada tarikh awal yang kita masuk tadi. Tarikh ini ya, daripada April tadi. Okey. Jadi sekarang ini, okey, saya exit dahulu. Kita tengok di bahagian bawah. Kita dah selesai hutang kereta dan bakinya akan masuk ke dalam baki settlement tu akan masuk ke dalam saving. Seterusnya apabila hutang kereta kita selesai dalam masa 3 tahun 5 bulan, okey, anda telah pun ada lebihan di sini 740. Okey, pada pendapat saya anda dah boleh beli kereta baru, tetapi jangan dulu. Kita nak beli kereta yang lebih mahal. Kita nak beli rumah sebenarnya. Jangan beli kereta banyak sangat. Bayangkan anda selesaikan dalam masa 3 tahun 5 bulan ni, kereta tu masih elok lagi ya tuan-tuan dan puan, masih elok lagi. Jangan tukar dulu. Okey, apa yang anda perlu buat sekarang adalah menambah lagi simpanan anda. 740 duit anda yang lebih tadi jangan dibelanja. Anda ambil lah 700 dan anda masukkan ke dalam simpanan anda menjadi 1000, ambillah 1600 saja. Okey, kita add semula RM1,600 untuk simpanan. Selebihnya anda buat belanja. Okey, jadi ini kita nak selesaikan personal loan bank Islam pula di sini. Okey, kita tambahkan. Kita lihat sampai mana dia akan berhenti. Okey, sekarang dalam masa 4 tahun 7 bulan bank Islam anda telah pun settle. Okey, jumlah simpanannya 21,750 ini. Anda pergi bawa ke bank Islam, tanya settlement dan bayarlah secara lamsam. Jadi baki yang selebihnya simpan masuk dalam ASB semula. Okey, sekarang anda telah pun ada lebihan duit di tangan lagi sebab bank Islam dah settle. Jadi kita ada lebihan duit di tangan sebanyak 500. Ambillah 500 lah. Okey, kita tambahkan dengan jumlah simpanan semasa kita 1,600 menjadi 2,100. Okey, saya masukkan 2,100 di sini. Simpanan yang seterusnya kita akan selesaikan hutang bank rakyat yang paling besar, iaitu 168,000. Okey, kita tengok sampai mana dia akan berhenti. Okey, sekarang dia berhenti sampai 6 tahun 7 bulan. So, secara overall anda telah menyelesaikan ke-6 hutang anda dalam masa 6 tahun 7 bulan hanya dengan menyimpan permulaan RM100 sahaja. Okey, sangat-sangat tidak percaya. Kalau tidak ada sistem seperti ini, kita tidak nampak bagaimana kita nak menyelesaikannya dan bila masa kita nak habis selesai hutang tersebut dan bagaimana kita nak menyelesaikannya dengan cara yang mudah, dengan praktikal, dengan berdisiplin. Jadi kalau ada blueprint seperti ini, okay, ini
SDM sistem ini dia dah jadi satu blueprint kepada kita. Anda boleh print dan lekat di dinding bilik. Anda boleh ikut dari semasa ke semasa, tiap-tiap bulan, okey. Ataupun tak perlu print, buka saja komputer dan anda boleh buka semula. Okey, jadi di sini hutang bank rakyat kita telah pun settle. Okey, segala hutang telah pun settle dalam masa 6 tahun 7 bulan. Jadi apa yang perlu anda lakukan sekarang adalah dengan membuat simpanan sahaja lagi. Okey, buat simpanan. Bayangkan anda tadi dalam senarai list ataupun dalam list yang saya telah buat, list pinjaman yang saya telah buat tadi, anda menyelesaikan hutang anda selama 11 tahun. Tapi di sini anda telah pun selesai dalam masa 6 tahun 7 bulan sahaja. Maknanya ada berbaki 4 tahun 3 bulan lagi. So, bagaimana dalam masa 4 tahun 3 bulan itu anda menyimpan sebanyak ini 2100 kita tambah dengan 1480, sebab ini adalah lebihan daripada duit yang kita ada tadi untuk bayar bank rakyat. Kita simpan duit ini 2100 tambah dengan 1400 menjadi 3500. Okey, sekarang kita simpan 3500. Okey, paparan ini, your saving start ini, dia akan keluar apabila setelah selesai 6 jenis hutang. Kalau anda hanya mempunyai 3 jenis hutang ataupun 4 ataupun 5 jenis hutang, dia tak keluar sampai ke your saving start ini. Dia akan keluar seperti yang biasa seperti tadi, tapi masih juga dalam keadaan anda saving. Okey, ini saya tekan 8. Okey, sekarang saving period anda bermula pada November 2027. Okey, betul, November 2027. Dan baru 1 bulan dia akan bertambah di sini. Sekarang kita akan tambahlah. Okey, ambil katalah anda menyimpan lagi dalam masa 4 tahun. Contohnya tadi 11 bulan kan? 11 tahun kan? So, saya nak tambah 4 tahun lagi, bermakna 48 bulan di sini. Okey, saya nak tambah sampai 48 bulan. Tengok apa jadi. Simpanan tak meningkat, memang 3,500 sahaja. Tengok 48 bulan iaitu 4 tahun seterusnya. (42), 43 bulan, 46, 47, 48 bulan, iaitu sampai Oktober 2031, 48 bulan. Tengok berapa banyak simpanan tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 11 tahun, ataupun saya ambil 3 bulan lagi sebab ini nak genapkan 6 tahun 7 bulan, saya genapkan jadi 11 tahun, bermakna tambah 3 bulan lagi di sini. Okey, dia menjadi 182,000 tuan-tuan dan puan-puan. Kan boleh beli rumah cash, kan boleh beli kereta cash. Jadi inilah ajaibnya bagaimana kita menggunakan sistem blueprint langsai hutang dengan cepat dan mudah ini, dengan sistem SDM ini. Jadi tak rugi anda mendapatkan sistem ini, okey, daripada saya. Okey, cuba kita lihat di sini. Kita buat simpanan sampai Januari 2032. Okey, iaitu bersamaan dengan kita selesaikan hutang-hutang tadi. Okey, andai katalah kita tidak melakukan perkara ini dari sekarang, anda tidak akan dapat simpanan sebanyak ini. Okey, anda tak akan dapat simpanan sebanyak ini. Sebaliknya, anda selesai semua hutang anda dalam masa 11 tahun itu sahaja, dan anda hanya menghabiskan wang untuk berbelanja, membeli itu ini dan sebagainya. Tapi kalau kita berhemah, kita menggunakan sistem ini dengan penuh disiplin, wang-wang yang kita gunakan untuk bayaran bulanan ini kita gunakan sebagai saving dan bantu selesaikan pinjaman-pinjaman lain. Jadi dia akan jadi lebih cepat dan mudah untuk diselesaikan. Okey, apabila selesai semuanya,
kita bolehlah cetak. Okey, kita bolehlah cetak di sini. Kita boleh save. Okey, kalau kita nak save file ini akan di save dalam format secure Excel file, SXLS. Okey, jadi kita boleh simpannya di mana-mana tempat yang selamat lah. Okey, contohnya saya simpankan untuk nama saya Sajidin Jais blueprint. Okey, blueprint hutang. Okey, Sajidin. Okey, saya savekan untuk nama saya. Okey, untuk masa yang akan datang, tuan-puan buka semula. Kalau nak selesaikan hutang isteri pula, kita boleh save yang lain pula. Kita boleh export ke PDF. Dan kita boleh cetak untuk diri kita sendiri, untuk simpanan. Okey. Okey, jadi itu sahaja. Kalau kita nak close, dah di save tadi, kita boleh close, tekan di sini dan close. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.